apa ni, hack kita punya account tu, lepas tu dia boleh masuk dalam Gmail. Masuk dari Google Meet. Jadi kita harap tak ada lah benda-benda gitu terjadi. Lepas tu langkah yang kedua ialah dia kata mula-mula nak start kelas tu dia suruh buka kamera belakang. Sebab dia takut ada orang asing lah masuk dalam kelas. Yang kita best lagi ni ada yang tunjuk dia punya tu. Tu kita tak nak lah benda-benda lagu tu. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak? Okey, so kita sambunglah deh. Jadi cikgu nak minta kerjasama awak jugalah. Sebab bila cikgu dah buka slide cikgu ni, cikgu tak nampak orang dah. Cikgu hanya nampak benda yang cikgu nak mengajar sahaja. Jadi kalau awak nampak pelik-pelik, ada email nombor pelik-pelik masuk tu, beritahu cikgu deh. Okey, so cikgu dah beri soalan Lestari Kebat. Jadi bila awak tengok soalan Lestari Kebat tu, biasalah soalan Kebat ni dia akan beri soalan yang kita nampak macam kebat. Tetapi sebenarnya awak percayalah jawapan dia semua ada dalam buku teks dah. Okey, so kita baca balik. Nanti you all saling jawapan ni deh. Awak kena saling soalan dan jawapan. Tajuk dia Lestari Kebat. Okey, ikan marlin biru. Ikan marlin biru ni hak muncul tajam. Cari dah, Google dah gambar dia. Hak muncul tajam tu. Okey, mempunyai saiz badan yang sama. Ni dia punya kata kunci ni. Saiz badan dia sama dengan manusia. Saiz dia bila saiz kan cikgu ajar, bila saiz besar, jumlah luas permukaan dia kecil. Manusia, gajah, ikan marlin ke cacing tanah ke bila saiz makin besar, JLP dia makin kecil. Okey. Tetapi sel-sel badan manusia menerima oksigen lengkap berbanding oksigen yang diterima oleh sel badan ikan. Maksudnya, sebab apa? Saiz badan sama. Tetapi manusia menerima oksigen lebih cekap berbanding sel-sel badan ikan tersebut. Okey, terangkan mengapa. Okey, jadi kita pun terus pergi terangkan mengapa. Bezakanlah. Okay, kita kena bezakan. Okay, cuba tengok. Pada manusia, darah beroksigen dipam oleh jantung. Okay, betul tak? Darah beroksigen dipam oleh aorta kan? Keluar dari jantung dan diangkut terus ke sel-sel badan. Ingat tak jantung tu? Okay, jantung. Nampak tak cikgu lukis macam ni? Maksudnya ventricle kiri tebal. So bila dia dipam, cikgu lukis dulu. Okay, darah beroksigen masuk melalui vena pulmonari. Okay, masuk ke dalam atrium pergi ke ventricle kiri. Kemudian dipam keluar oleh aorta nak ke seluruh badan. Ada yang pergi ke kepala, ada yang pergi ke tangan, ke kaki. Nampak? Jadi awak nampak tak bila dipam terus keluar dari jantung, dia tak pergi line dah, dia terus pergi ke sel-sel badan. Faham dah? Tetapi kalau ikan biru akan angkat dari jantung, kan ingat yang jantung ikan macam ni. Ni jantung dia. Bila dia keluar daripada ni atrium, ni ventricle dia. So bila daripada atrium pergi ke ventricle, dia kena pergi ke mana dulu? Ke kapilari insang dulu. Tu beza kita dengan ikan. Ikan dia keluar daripada jantung dia ni, pergi ke kapilari insang dulu. Dari insang barulah dia ambil oksigen, baru hantar ke sel badan. Tapi beza kita ialah keluar dari jantung terus dibawa oleh aorta ke seluruh badan. Terus ke seluruh badan.
Ikan dok, dia kena pergi dari jantung, keluar pergi ke kapilari insang, dari insang barulah pergi ke sel badan. So that's why manusia ni lebih cekap sebab keluar dari jantung je terus pergi ke sel badan. Okay. Yang kedua, tekanan darah dalam arteri yang mengangkut gas oksigen adalah tinggi. Tu beza dia. Kita ni tekanan darah dalam salur arteri nak keluar, nak bawa darah ni, nak hantar ke sel badan ni adalah tekanan yang tinggi supaya oksigen dapat diangkut lebih cepat dan lebih banyak ke sel badan. Tu beza kita dengan ikan marlin biru. Jadi sebab tu manusia lebih cekap. Okay, dapat Okay, nanti you all saling. Nanti cikgu bagi jawapan ni. Okay, seterusnya kita akan dah settle dah jantung ni. Okay, ada pelajar yang belum hantar lagi gambar jantung tu, tolong hantar deh. Lepas tu nanti bila kita masuk tentang peredaran darah, nanti ada satu lagi tugasan yang mana awak nak kena letakkan benang atau letakkan tali. Nak tunjuk arah pergerakan darah. Yang tu nanti. Sebab tu cikgu suruh awak siapkan jantung dulu. Okay. Okay, sekarang kita nak masuk tentang komposisi darah. Hari ni kita nak belajar tentang darah. Okay, darah manusia, awak pun tahulah darah kita warna merah. Okay, sebenarnya dalam darah kita tu, dia terbahagi kepada dua bahagian iaitu 50% plasma darah. Awak nampak ni? Okay, 5% plasma darah. Dan 45% ialah komponen sel. Contoh macam inilah. Kalau doktor ambil darah awak dapat macam inilah darah awak. Tapi kemudian darah ni akan masukkan dalam dalam apa dah alat ni, ya Allah nama dia apa dah. Dia macam pengisar gitu. Dia nak dia nak asingkan. Jadi bila dia masuk dalam ni, dia guna tekanan tinggi dia akan pusing awak punya tabung uji ni dan lepas dia siap pusing, cikgu lupa alat ni. Nanti kita akan dapat macam ni lah. Asal-asal darah awak macam ni, awak nampak darah awak warna merah. Tapi bila dah masuk dalam alat ni, cikgu tak alat pengempar kot rasanya. Okay, di universiti kita biasa gunalah di universiti. Okay, alat pengempar dan awak akan dapati darah awak terasing kepada dua bahagian. Putih macam ni, ini ialah 55% plasma darah. Okay, yang atas tu 55% plasma darah. Kemudian yang bawah ni ada sikit campur dengan ni white blood cell dengan platelet. Okay, yang bawah ni semua ni ialah 45% komponen-komponen sel. Apa dia cikgu komponen sel? Sel darah putih, sel darah merah dan platelet. Okay, jadi darah awak ni terbahagi kepada dua lah. Okay. Apa dia plasma ni hak di atas ni? Okay. Plasma ialah medium pengangkutan dalam badan. Kenapa kita panggil medium pengangkutan? Sebab dalam tu lah ada macam-macam jenis. Lepas ni kita tengok dah. Okey, manakala komponen sel-sel, ni komponen sel-sel ni sebab tu dipanggil komponen sel. Sebab dalam komponen sel ni ada sel darah merah. Nama lain adalah eritrosit. Awak kena biasakan dengan istilah sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau kita panggil leukosit dan platelet. Okey, jelas So inilah kandungan sel darah merah awak, kandungan sel-sel darah. Ada sel darah merah, eritrosit. Ada sel darah leukosit. Dan yang kecil-kecil ni, platelet. Berapa banyak? 45%. Nampak? Tu. Yang warna merah ni, eritrosit. Yang warna putih, yang kecil-kecil tu, platelet. Yang banyak-banyak ni, plasma darah 55%. Okey, campur dua tu jadilah darah. Okey, ni yang cikgu kata tadi. Okey, nampak 55% ni plasma darah. Lepas tu dua ni campur hak ni 45%. Daripada 40% dia bahagi pula. 1% ni darah putih platelet,
44 tu sel darah merah atau eritrosit. Jelas ni. Katakan contoh orang ambil darah awak, masukkan dalam ni. Tu masuk dalam centrifuge, alat pengempar. Alat ni nama dia alat pengempar. Dia pusing. Nanti kita dapat macam ni. Okay, jelas Okay, jadi yang ni nanti cikgu terangkan. Yang ni nanti cikgu terangkan lepas ni. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada apakah komponen yang ada dalam darah awak. So sekarang kita nak tengok komponen dalam plasma darah. Okey, ingat tak tadi cikgu kata plasma darah ni ialah komponen pengangkutan. Komponen pengangkutan. Sebab apa? Sebab dia nak angkut apa cikgu? Dia nak angkut air. Jadi dalam ni ada air, ada protein-protein plasma, ada bahan-bahan terlarut seperti glukosa, asid amino, bahan nak buang, urea, gas asam, ada hormon dan enzim. Awak ingat tak cikgu ada ajar awak, cikgu kata darah ni fungsi dia mengangkut. Dia nak angkut ke apa? Dia nak angkut air, dia nak angkut protein plasma, dia nak angkut nutrien, glukosa, asid amino, bahan-bahan nak buang, urea, nak angkut gas oksigen, karbon dioksida, hormon dan enzim. Jadi mana tempat angkut? Di plasma 55%. Okay, kita tengok air. Plasma darah terdiri daripada 90% air. Nak royaknya dalam plasma darah ni 90%-nya adalah air. Air merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, ion, hasil pencernaan dan bahan pertumbuhan. Jadi kalau tak ada air, tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu air ni 90% mengisi kandungan plasma darah. Jelas Okay. Kemudian protein plasma. Plasma ni plasma lah. Benda yang ada dalam ni protein dia. Okay. So protein plasma seperti fibrinogen berfungsi untuk pembekuan darah. Albumin mengawal tekanan osmosis darah. Globulin sejenis antibodi yang terlibat pertahanan badan. Saya kena ingat ke ni 3 jenis protein plasma ni? Yes, awak kena ingat. Fibrinogen pembekuan darah. Albumin mengawal tekanan osmosis darah. Okay. Globulin sejenis antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan. Jadi 3-3 ni membentuk protein plasma. Okay, lagi apa ada dalam komponen plasma? Okay, ada nutrien untuk tenaga pertumbuhan dan pengekalan kesihatan. Ada bahan-bahan buangan iaitu bahan toksik perlu disingkirkan daripada badan. Gas oksigen yang diperlukan untuk respirasi sel. Okay, kemudian dalam plasma juga ada hormon yang mengawal aktiviti fisiologi badan dan ada enzim yang terlibat dalam proses metabolisme badan. Jadi kesimpulan dia plasma ni 55% dalam pengangkutan. Dia nak angkut apa? Dia nak angkut air, dia nak angkut protein iaitu asid amino. Dia nak angkut protein plasma, Dia nak angkut protein seperti fibrinogen, albumin, globulin. Dia nak angkut nutrien seperti glukosa, asid amino. Dia nak angkut bahan seperti urea, bahan toksik. Dia nak angkut gases, oksigen, karbon dioksida. So sebab tu fungsi dia mengangkut. Jelas. Okay. Manakala 45%, sebab apa cikgu 45, cikgu tambah ni. 44 tambah 1, 45 adalah sel-sel, komponen sel. Okay, so kita tengok apakah komponen sel tu. Okay, komponen sel tu yang pertama ialah eritrosit. Okay, eritrosit adalah sel darah merah. Awak kena biasakan sebut eritrosit deh. Okay, so eritrosit ni mempunyai membran plasma yang kenyal. Bentuknya cakra dewi cekung. Okay, cakra sebab dia bulat. Cakra padat bulat. Sebab apa dia cekung? Sebab dia cekung tengah. Jadi kalau awak tengok bentuk dia daripada tepi tu, dia bentuk begini. Nampak tak?
cekung tengah. Okey. Jadi sebab tu bentuk dia cakra dewi cekung. Membolehkan jumlah luas permukaan perisi padu yang besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Kalau dia bulat bodoh gitu sikit lah gas oksigen. Tapi kalau dia gini, dia ada tu pula tengah tu dia boleh isi banyak gas oksigen. Jadi sebab tu dia kata bentuk cakra dewi cekung untuk apa? Untuk membolehkan jumlah luas permukaan perisi padu besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Maknanya dia boleh isi oksigen banyak-banyak. Okey, yang ketiga, tidak mempunyai nukleus. Cuba awak tengok bentuk dia. Awak tengok ada tak warna hitam nukleus? Tak ada. So dia tak ada nukleus pada peringkat matang supaya lebih banyak hemoglobin dapat dimuatkan di dalamnya. Mana ada hitam dalam ni? Tak ada merah belakang. So dia tak ada nukleus. Sebab apa dia warna merah? Sebab dia ada hemoglobin. Hemoglobin warnanya merah. Sebab tu dia panggil sel darah merah. Memang dia warna merah. Sebab apa dia warna merah? Sebab dia ada hemoglobin. Pigmen warna merah. Okey, lagi ia dihasilkan di dalam sumsum tulang seperti sternum dan tulang rusuk. Awak tahu sumsum tulang? Okey, katakan ni tulang ayam. Tulang ayam. Awak kepoh dalam ni kan? Awak kepoh dalam ni. Awak kekoh tulang ayam, awak nampak tak warna merah dalam ni? Itulah sumsum tulang. Jadi buat apa dalam ni warna merah? Dialah kilang menghasilkan sel darah merah. Sebab tu dia warna merah. Okey, so itulah sumsum tulang. Okey, kemudian sel darah merah ni boleh hidup dalam tempoh 120 hari dalam badan kita deh. Sel darah merah ni dia hidup 120 hari dalam badan kita dan bila 121 tu hari yang seterusnya tu dia akan dimusnahkan dalam hati atau limpa melalui proses fagositosis. Sebab tu kalau tengok hati dengan limpa tu warna dia merah kan? Dan dia ni tempat untuk memusnahkan sel darah merah yang expired. Sebab tu kalau dalam Islam tu dia tak galakkan makan organ dalaman, limpa dan hati. Jelas Okay, so now kita tengok fungsi. Okay. Setiap eritrosit mempunyai hemoglobin. Kan tadi cikgu kata sel darah merah warnanya merah. Sebab apa dia warna merah? Sebab dia ada hemoglobin. Setiap eritrosit sel darah merah mempunyai hemoglobin. Hemoglobin tu ialah pigmen merah yang menyebabkan darah berwarna merah. So awak kena tahulah pigmen hemoglobin ni warna dia merah. Hemoglobin mengandungi kumpulan hem. Sebab tu nama dia hemoglobin. Hemoglobin. Kumpulan hem mengandungi atom ferrum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Jadi bila oksigen nak masuk, oksigen masuk ini, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Dia gabung dua tu, barulah dia boleh diangkut. Hemoglobin berpadu dengan oksigen. Bila dia bergabung ni, hemoglobin bila berpadu dengan oksigen, dia akan membentuk oksihemoglobin. Boleh? Okay. Bila oksigen tu bergabung dengan hemoglobin, dia akan jadi oksihemoglobin. Dalam keadaan tekanan oksigen yang tinggi. Oksihemoglobin akan membebaskan oksigen atau di tisu atau sel apabila tekanan separuh oksigen adalah rendah. Dia gini kak. Okey, katakan contoh ni darah. Ni ada sel darah merah. Okey, oksigen pun meresap masuk. Oksigen akan bergabung dengan hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Dan dia pun diangkut sampai dekat sel badan. Oksihemoglobin ni akan terurai. Oksihemoglobin pun akan bebaskan. Dia kata, gilah oksigen, siapa dah. So oksigen pun keluar, masuk dalam sel-sel badan. Bolehkah dia diangkut dalam bentuk oksihemoglobin? Bila sampai dekat sel-sel tu,
Oksigen akan keluar. Tinggallah hemoglobin saja. Okey dah. Okey, seterusnya platelet. Okey, platelet ni dia macam kecil-kecil ni. Cebisan-cebisan ni. Okey, cebisan-cebisan. Okey. Platelet terhasil daripada serpihan atau cebisan sel yang berasal daripada sumsum tulang. Dia pun dihasilkan daripada sumsum tulang. Cuma bezanya dia ni bentuk cebisan-cebisan kecil-kecil. Tempoh hayat dalam badan kita ialah 1 minggu saja. Kalau sel darah merah tadi 120 hari. Kalau platelet seminggu saja. Dan apa kepentingan dia? Dia terlibat dalam pembekuan darah. Bila ni cikgu pembekuan darah ni? Bila awak luka. Cuba awak tengok tangan awak terkena pisau, awak luka sekejap ya. Sebab apa? Sebab platelet dia akan pergi tempat luka dan membekukan darah awak. Tapi ada sesetengah penyakit, bila dia luka, dia tak ada, dia kurang platelet. Jadi darah dia keluar cor. Jelas Okey. Yang payahnya ialah leukosit. Leukosit ni payah sikit dah. Okey, so dengar molek. Okey, leukosit ni ialah sel darah putih. Okey, sel darah putih. Okey, kita baca dulu. Sel darah putih ni bentuk tidak tetap dan berubah-ubah. Dia bukan macam sel darah merah. Sel darah merah tak apa, bentuk dia macam ni. Cakra Dewi Cekung. Sel darah putih ni, gitu. Dia bentuk dia tak tetap. Ikut dia lah. Okay, boleh berubah-ubah. Dan awak nampak tak dia ada hitam ni? Dia ada hitam ni. So, itu ialah nukleus. Mempunyai nukleus. Warna dia apa? Warna dia putih ke? So, bila warna dia putih, dia tidak mempunyai hemoglobin. Dia tak ada hemoglobin. Sebab tu dia warna putih. Kalau dia ada hemoglobin, dia jadi warna merah. Dihasilkan dalam sumsum tulang juga. Okey. Tempoh hayat kurang daripada 5 hari. 5 hari. Leukosit boleh meresap keluar liang kapilari dan melawan patogen dalam bendalir tisu. Jadi fungsi sel darah putih ni ialah untuk pertahanan badan. Ialah hak lawe, demam dan sebagainya. Jadi dia ni sebab tu dia boleh meresap keluar liang kapilari. Dia katakan contoh dia duduk dalam sel darah putih, dia duduk dalam salur darah. Tiba-tiba dia nampak ada bakteria. Dia akan keluar lah. Dia boleh keluar masuk. Sebab apa? Sebab fungsi melawan patogen dalam bendalir tisu. Tu beza dia dengan sel darah merah. Sel darah putih ni dia boleh keluar masuk. Sebab apa? Sebab dia boleh melawan patogen. Dan sel darah putih ada 2 jenis. Tu yang cik kata payah tu sebab awak kena kenal. Okay, jadi sel darah putih ni ada 2 jenis. Iaitu granulosit dan agranulosit. Okay, beza dia apa? Granulosit ni dia bergranul. Apa dia cikgu bergranul? Bergranul ni maksudnya berbiji-biji. Kau nampak tak ada macam butir-butir? Ni, butir-butir. Itulah bergranul, berbiji-biji. Okey, agranulosit tidak bergranul. Awak tengok, mana ada butir-butir tak nampak ke? Tak nampak. Cikgu yang ni apa? Ini nukleus ni, nukleus. Okey, besar. Boleh ni? Okey, granulosit jenis-jenis dia ialah awak ingat band. Band 10. Band band. B, basophil. E, eosinophil. N, neutrophil. Boleh ingat? Granulosit ada 3 jenis yang berbiji-biji ni. Band, basophil, eosinophil, neutrophil. Okey, kita tengok basophil dulu. Okey, basophil ni bilangan basophil paling rendah dalam darah. Dia paling sikit dalam darah. Apa fungsi dia? Basophil mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Awak jangan tukar dengan platelet. Platelet ni untuk cegah darah. Untuk beku darah. Platelet ni untuk beku darah bila kita luka. Basophil pula untuk elok daripada darah tu beku. Apa cikgu gitu? Yelah darah awak tengah mengalir, tiba-tiba beku gak. Jadi darah beku gak, darah lain tak boleh lalu, sudahlah. Jadi sumbat salur darah.
Jadi fungsi basophil ni ialah mengandungi heparin untuk elak darah membeku. Jadi darah kita pun mengalir sokmo. Okay, jelas Okay. Kemudian eosinofil pula. Okay, eosinofil ni cara dia nak kenal ialah nukleus dia ada 2 cuping. Kau nampak tak? Macam ni contohlah. Cikgu lukis dia gitu. Ada 2 cuping, 2 link So, 2. Bentuk dia macam headphone. Bentuk dia macam headphone, ikutlah bentuk kau ni kau tu ke, dia ada 2. 1, 2. Ada 2 cuping. So, 2 cuping, awak ingat ear, telinga. Okay? Awak ingat ear, 2 cuping. So, fungsinya ialah membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindakan alergi. Awak ingat ear allergic. Dia ni untuk orang allergic. Jadi sebab tu kalau orang tu ada penyakit asma, dia ada banyak eosinofil sebab dia allergic dia fungsi dia untuk allergic. Okay? Eosinofil lebih banyak pada orang yang ada asma. Orang yang biasa ada allergic. Sebab tu bila dia makan benda salah sikit, dia allergic selalu. Okay, jelas Okay, neutrophil. Okay, neutrophil nukleus dia terdiri pada 2 hingga 5 cuping. 2, 3, 4, 5. So nampak tak banyak cuping ni. So 2, 3, 4. 4 cuping ni. Kadang-kadang 3. 1, 2, 3. Ada 3 cuping. Fungsinya ialah menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Nak berapa? Masuklah nombor IC. Okey, nukleus terdiri daripada 2 hingga 5 cuping, fungsinya makan. Ingat gitu, neutrophil ni dia makan bakteria secara fagositosis. Ingat neutrophil ni makan secara fagositosis. Cikgu rasa awak belajar dah fagositosis ke? Awak belajar dah Akilah, awak jumpa mana perkataan fagositosis? Awak jumpa mana Akilah? Fagositosis. Rasa nak telan makanan. Siapa nak telan? Siapa hak nak telan secara fagositosis? Tak ingat dah. Okay, fagositosis ni awak tengok balik nanti muka surat 28. Awak tengok balik, awak catat buku teks muka surat 28. Pemakanan ameba. Ingat dia jolo ni. Dia jolo pseudopodium dia. Sama juga dia jolo pseudopodium dia kepung bakteria tu. So ingat neutrophil sel darah putih memakan bakteria secara fagositosis. Ingat, cek balik buku teks muka surat 28. Dia serupa dengan ameba. Dia jolor kaki dia ni, pseudopodium dia. Lepas tu dia kepung bakteria. Boleh Okay, so itu ialah granulosit. Macam mana nak cam granulosit? Dia ada granul, dia butir-butir ni. Granul berbiji-biji. Okay, cikgu pergi kepada agranulosit pula. Okay, agranulosit ni dia tak ada butir. Sebab apa cikgu dia tak ada butir? Sebab nukleus dia besar. So dia tak butir. Okay, so kita tengok limfosit dulu. Okay, awak ingat LM. Okay, limfosit mempunyai nukleus yang sangat besar. Cuba tengok ni. Besar nukleus dia. Mana purple ni? Besar. Dengan sitoplasma yang sedikit. Nampak? Sikit je sitoplasma tu. Fungsinya menghasilkan antibody. Awak ingat macam ni. Awak ingat limfosit tu? Cikgu suka apa ni? Cikgu suka buat nama Cina. Lim Atlan. Gapo lim Atlan? Agranulosit, limfosit. Okey. Ni. Sekejap. Buat apa pula ni? Cikgu pun pening. Kadang-kadang banyak doa cikgu cipta pun cikgu jadi sekejap. Agranulosit.
Oh, sorry. Bukan. Lim Alan tukar dengan nama soal lagi. Sekejap deh. Baru ingat. And anti-lim, cikgu cipta. Anti-lim. Cik kata nama Cina saat ni. Anti-lim, anti-anti. Mau cik. Oh, jawab lama tengah mengajar ni. Okey, jadi anti-lim, jadi antibody. Jadi limfosit ni, awak tulis ingat dah, limfosit ni dia menghasilkan antibody untuk memusnahkan bakteria. Jadi macam awak lah ni lah, kalau awak kena COVID, lah ni atas antibody awak lah ni. Jadi kalau antibody awak kuat, maka awak terselamatlah daripada COVID. Tapi kalau awak ni jenis antibody lemah, awak kenalah COVID. Jadi ni sini fungsi limfosit ni. Limfosit ni yang bertanggungjawab ni untuk mempertahankan awak daripada COVID. Jadi fungsi limfosit ni ialah menghasilkan untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. So awak kena kecek lah dengan awak tu. Lim kena baik-baik, hasilkan body supaya aku selamat. Okay. Juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap bakteria yang menghasilkan toksik. Jadi fungsi dia untuk pertahanan badan, menghasilkan antibody. Hak ni kalau awak jangan tukar dengan neutrophil. Neutrophil dia makan bakteria. Hak ni menghasilkan antibody. Hak bisa lagi. Okey, seterusnya monosit. Okey, monosit ni ialah leukosit yang paling besar. Nukleus berbentuk bujur. Senang cara nak share dia bentuk bujur. Kalau hak ni nukleus dia besar. Kalau hak ni pula dia ni sel darah putih hak paling besar. Fungsi dia menelan bakteria juga. Senang je. Awak kata cikgu dia ni telai juga. Dia ni pun telai juga. Okey. Kalau monosit ni dia telan bakteria hak besar-besar. Okey. Monosit ni sebab dia besar. Dia telan bakteria hak besar-besar. Dia telan sel atau tisu yang mati. Juga secara fagositosis. Jadi awak ingatlah ada dua ekor jenis makan. Iaitu neutrophil dan monosit. Kalau hasil body tu limfosit. Ingat anti-lim. Okay, antibody limfosit. Hak makan neutrophil dan monosit. Boleh ingat? Eosinofil, allergic. Dua cuping, ear. Basophil, cegah pembekuan darah. So dia sel darah putih ni, awak kena tahu nama, kena tahu bentuk, jangan tukar. Lepas tu kena tahu ciri dan fungsinya. Okey Okey, seterusnya kita pergi kepada salur darah pula. Okey, salur darah. Habis dah pasal darah tadi. Okay, kita pergi pada salur darah. Jadi kita ada 3 salur darah. Ini salur darah arteri. Ingat kan, kita dah ajar kan, arteri ni bawa darah masuk. Ikutlah masuk mana-mana. Masuk ke ginjal, masuk ke otak, masuk ke jantung, apa-apa kita panggil arteri. Okey, so kalau awak tengok salur dia lebih kecil dia bukan sempit, jangan guna perkataan sempit. Salurnya kecil. So, nak hasil tinggi, barulah dia boleh edar darah. Okey, barulah dia boleh mengangkut darah. Okey, lepas tu dia ada banyak otot licin, dia tisu penghubung. Nak tengok belakang ni. Okey, kemudian kita ada kapilari darah. Kapilari darah ni tempat nak tukar darah. Tempat nak tukar bahan yang dibawa oleh darah Nampak? Ni kapilari ni belakang ni kapilari. Okey, sekali lagi cikgu ulang dengan molek arteri. Cabai besar ni, arteri. Kalau dia jumpa cabang kecil kepada arteri, kita panggil arterio. Cikgu ulang sekali lagi. Arteri. Jumpa cabang-cabang kecil kepada arteri, okey, kemudian kapilari darah. Okey, cabang-cabang kecil ni kita panggil vena. So darah dia masuk kat ni lah. Masuk arteri,
arteriole, capillary, vena keluar. So nampak tak? Oh besar. Ni kecil. Boleh ne? Lepas tu beza dia lagi hanya ada injap. Yang ni tak ada injap. Okey, kita tengok beza tiga-tiga ni. Okey, kita baca dulu. Okey, cikgu nak panggil siapa je baca ni. Cikgu peletih dah baca soalan ni. Rashidah sebab tak saya baca doa tadi. Okey, Rashidah baca arteri. Arteri. Arteri ialah salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu. Darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepam jantung. Sedap ada muzik latar deh. Okey, arteri ialah salur darah yang mengangkut darah keluar dari memanglah keluar dari jantung. Tetapi nak gimana? Okey, dia nak mengangkut darah dari jantung dengan cepat pada tekanan nak pergi ke mana? Seluruh tisu-tisu tu. Jelas? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Arteri ni ialah salur darah yang nak masuk. Yelah tahu dah dia nak masuk tapi mesti dia bawa sesuatu. Jadi dia ni bawa darah dari jantung. Jadi awak bayangkan bila keluar daripada jantung, jantung mengepam tom tu tekanan tinggi. Jadi dia akan bawa darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi. Nak bawa darah gimana? Dia nak hantar ke tisu-tisu badan. Darah dalam arteri mengalami tekanan yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia kan daripada jantung. Jadi bila jantung mengepam tu tekanan sangat tinggi. Okay. Next, aorta, Siti Nur Alia. Aorta. Aorta ialah arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri mengembang apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Jadi, dinding arteri yang kenyal menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. Okey, awak dah lukis aorta ke? So aorta ni ialah arteri lah juga. Cuma nama dia beza sikit. Aorta ni arteri lah, arteri. Tapi saiz dia besar. Jadi dia ni adalah arteri utama yang meninggalkan jantung. Sebab darah keluar melalui aorta. Nak keluar daripada jantung mesti dibawa oleh aorta. Jadi masa darah nak keluar tu, arteri akan mengembang apabila menerima darah yang keluar daripada jantung. Jadi dinding arteri kena kenyal lah. Jadi satu ciri dia ialah kenyal untuk menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi yang mengalir melaluinya. So ingat dah, satu ciri dia ialah dia kena kenyal sebab takut dia pecah tekanan tinggi doa. Okey. Arteri bercabang menjadi salur-salur kecil. Ni. Menjadi salur-salur kecil yang kita panggil arteriole apabila sampai ke tisu badan. Arteriole terus bercabang. Nampak tak? Arteriole terus bercabang-bercabang akhir dengan kapilari. Nanti akan jumpa himpunan kapilari yang kita panggil jaringan kapilari. Okay, next. Diana Aisyah baca tentang kapilari. Kapilari ialah salur darah yang berdinding nipis setebal satu sel. Kapilari darah membenarkan pertukaran gas berlaku antara darah dan sel melalui resapan. Nutrien, bahan buangan dan hormon meresap melalui kapilari darah. Okey, so ni ialah kapilari darah belakang deh. Sebab apa cikgu dia ada sekerak merah, sekerak biru? Okey. Dalam darah ni ada apa? Dalam darah ni ada oksigen, ada nutrien yang dibawa oleh warna merah ni. Jadi kapilari ni dia mesti darah berdinding nipis. Sebab tahu tengok, oh nipisnya dinding dia. Sebab apa dinding nipis? Sebab nanti oksigen ni akan meresap keluar ke sel badan. Luar ni penuh dengan sel badan ni, duk tunggu ni. Duk tunggu ke apa? Duk tunggu nak guna, nak ambil oksigen dengan nutrien.
Jadi apa fungsi kapilari darah? Kapilari darah membenarkan pertukaran gas berlaku antara darah dan sel melalui resapan. Sebab itulah dia kena berdinding nipis untuk memudahkan gas oksigen keluar secara resapan. Kalau dinding tebal, payahlah dia nak keluar. Okey. Lepas tu bila oksigen keluar, sel pun guna. Dah guna oksigen keluar apa? Hasil dia karbon dioksida. So sebab tu awak tengok, warna biru dah nampak? So nanti akan masuk pula bahan buangan. Okey, jadi bahan buangan, karbon dioksida, meresap dah masuk pula dalam kapilari darah, bawa pergi ke venul. Sebab tu dia warna sekerak merah, sekerak biru tu. Sebab apa cikgu biru? Biru ke cikgu kata dah darah kurang oksigen. Sebab apa cikgu kurang oksigen? Lah sebab ada banyak karbon dioksida. Okay, next. Vena. Cikgu nak Khairina Afifah. Khai. Kau Khai tak ada hari ni? Khai ada ke? Tak ada. Tengku Nur Maisarah. Tengku? Tak ada kot Tak ada juga. Aduh, di mana belakang ni? Kita nak panggil Arfa Nadia. Ya, cikgu. Okey, baca Vena. Vena. Kapilari-kapilari bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu venel. Venel bercantum membentuk vena yang membawa darah kembali ke jantung. Vena cava ialah vena utama yang membawa darah terdioksigen kembali ke jantung. Perbezaan antara arteri, kapilari dan vena diberikan di dalam jadual 10.4. Okey, so nampak? Dia kata nanti kapilari-kapilari semua ni akan bercantum membentuk salur yang lebih besar iaitu yang kita panggil venul. Cabai-cabai venul pula. Okay, nanti venul ni pula bercantum-cantum membentuk vena. So vena warna biru kan ni? Maknanya dia bawa darah kurang oksigen. Okay, kemudian nanti vena ni akan bawa darah kembali ke jantung melalui vena cava. Awak lukis dah ke gambar jantung tu? Okey, jadi vena cava ialah vena utama yang membawa darah yang kurang oksigen kembali ke jantung, masuk loh kanan jantung. Dia masuk alik kanan. Okey, warna biru. Okay, Okey, now kita tengok perbezaan pula. Kena ingat ni ciri ni. Okay, so kita pergi sesar. Dinding. Okay, kalau dinding arteri, dinding dia mesti tebal. Cikgu buat apa cikgu tebal? Sebab dia nak tahan tekanan tinggi tak deh. Yang kedua dia mesti berotot. Apa ni? Otot ni. Otot. Dan dia kena kenyal. Sebab dia nak tahan tekanan tinggi, nak elak daripada arteri pecah. Apa jadi kalau arteri pecah? Ayuni Balkis. Apa jadi? Tiba-tiba arteri pecah. Ada tak Yuni? Ayuni? Elisha? Apa jadi kalau arteri pecah? Apa jadi? Apa jadi kalau arteri kita pecah? Apa jadi? Bayangkan lo ni, salur arteri awak pecah. Apa jadi Pendarahan dalaman. Yes, berlaku pendarahan dalaman. Darah tersebar, awak bayangkan. Ni salur, pecah pun. Habis tubik darah. Dah lah tekanan dia tinggi. Tekanan ni jatuh duduk tengah pam ni. Pam darah. Pecah. Pecah ke awak. Organ awak akan tersumbat dengan darah-darah. Mati jelas Jadi sebab itulah arteri ni dia kena dinding dia tebal. Nampak? Dinding tebal, kenyal dan berotot. Sebab dia nak tahan tekanan tinggi. Okey, lepas tu lumen. Lumen ni apa? Lumen ni lubang. Tapi jangan sebut lubang kita sebut lumen. Ni lumen dia ni. Ni lumen. So lumen dia kecil. Jangan kata sempit
Reject kalau siapa sebut sempit. Sempit tu sebab dia makan banyak kolesterol, makan banyak lemak. Kita kena panggil lumen kecil sebab memang tu lumen dia kecil. Sebab lumen kecil barulah tekanan tu tinggi sebab dia nak angkut darah ke seluruh badan. Memang lumen dia kecil. Okey, lepas tu arteri ni tak ada injak. Kecuali injak sabit di pangkal aorta dan pangkal arteri pulmonari. Dia tak ada injak tengok tadi gambar. Cikgu back balik. Kan ada injak sini. Nampak? Tak ada injak ke? Kenapa dah ni? Ni ada injak kalau vena. So dia tak ada injak. Sebab tekanan dia tinggi dah. So dia tak perlu injak. Okay, tekanan darah di situ adalah tinggi pengempaman jantung. Arah aliran darah dari jantung ke seluruh badan. Apa kata cikgu? Okay, aorta. Darah aorta ni arteri lah. Cuma bedanya aorta ni arteri yang saiz besar. Arteri utama. Dia arteri juga sejenis arteri. Tapi dia adalah arteri utama. Jelas Okay, kapilari. Kapilari dindingnya setebal satu sel, sangat-sangat nipis. Okay. Tidak berotot dan tidak kenyal. Dia tak kenyal. Dinding dia nipis je. Nampak ni? Setebal satu sel. Okay, lumen dia sangat kecil. Tak ada injak, tekanan dia rendah. Fungsi dia dari arteri ke vena. So apa fungsi dia? Dia ni untuk pertukaran bahan je. Jadi sebab tu dia tak perlu tekanan tinggi. Fungsi dia untuk tukar bahan ke sebab tu dia sangat-sangat nipis. Okey, vena dinding nipis, kurang berotot. Awak nampak tak? Sikit je otot dia. Nampak? Sikit lah, nipis lah otot dia. Dan dia kurang kenyal. Apa cikgu dia kurang kenyal? Sebab vena ni, cuba awak tengok gambar. Dia duduk jauh dah ni. So tekanan sini adalah tekanan darah yang rendah. Jadi dia tak perlu tekanan tinggi macam arteri. So dia tak perlu tebal sebab dia vena ni nak bawa balik darah jantung je. Fungsinya nak bawa balik darah ke jantung. So dia tak perlu tekanan tinggi pun. Dan lumen dia, tengok ni lumen dia. Lumen dia besar sebab dia nak bawa balik darah dia ni. Nak bawa balik darah ke jantung. Jadi lumen dia besar. Dia ada injap untuk mengekalkan aliran darah sahala. Supaya darah balik-balik ya. Jangan undur-undur lagi. Sebab darah balik ke jantung. Tekanan sangat rendah. Dari mana? Dari seluruh badan nak balik semula ke jantung. Okey. Jelas. Inilah keadaan dalam arteri awak. Nampak? Lumen ni lubeh. Lumen ni lubeh. Ada apa? Ada sel darah merah, eritrosit. Okey, lepas tu ada tisu-tisu penghubung. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat ni? Ada nak tanya apa-apa? Kau ngatuk lagi satu ni. Okey, kalau tak ada, cikgu nak teruskan dengan praktis formatif 10.2. Lepas tu kita habislah. Okey, apakah fungsi injak bikuspid? Ingat B-key. Bikuspid duk alik kiri. Fungsi dia, injak-injak ni ada injak lah. Dia ada injak. Fungsi dia untuk apa? Menghalang pengaliran balik darah sebab dia duk alik kiri. Halang darah balik semula yang kiri bila ventricle kiri mengecut. Dia dah masuk daripada lukis atrium kiri masuk ke ventricle kiri. So fungsi dia ialah untuk halang darah berpatah balik. Okey, nombor 2, terangkan mengapa sesetengah individu yang menderma darah berasa mual dan pitam sebaik sahaja menderma darah. Mengapa sesetengah penderma darah perlu mengambil pil ferrum? Okey, awak ni derma darah. Jadi bila awak derma darah, awak beri darah. Darah berkurangan lah. Darah awak berkurangan terutamanya di bahagian otak. Boleh menyebabkan seseorang berasa mual dan pitam. Sebab tu kalau awak perhati, orang yang menderma darah ni kita akan suruh, doktor akan suruh dia tidur sekejap. Bukan tidur lah, macam baring, duduk, rehat. Sebab apa? Sebab darah kurang. Bila darah kurang maknanya oksigen kurang lah sebab darah angkut oksigen. Okey, dia takut bila bangun laju-laju tu pitam. Okey. Yang kedua, kenapa dia nak derma darah? Tapi kena makan pil ferrum pula dah.
Sebab penderma diberi pil kerana ferrum diperlukan untuk membina hemoglobin yang ada dalam sel darah merah. Sebab awak dah derma darah, awak dah bagi 45% sel darah merah awak. Jadi ada setengah orang tu dia kurang, jadi kena bagi pil ferrum. Nanti pil ferrum tu menggalakkan pembinaan hemoglobin. Okey, seterusnya soalan 3. Nyatakan dua perbezaan struktur. Dia bukan tanya fungsi dia tanya suruh beza struktur. Struktur ni maksudnya bentuk. Bentuk antara eritrosit merah dan sel darah putih. So awak bezakan struktur je. Okey, so sel eritrosit dui cekung, tak ada cakra ni, kena tambah. Berbentuk cakra dui cekung, tidak mempunyai nukleus. Manakala sel leukosit mempunyai bentuk tidak tetap dan mempunyai nukleus. Terangkan mengapa ventrikel kiri mempunyai dinding berotot yang tebal pada ventrikel kanan. Okey, sebelah kiri ni perlu mengepam darah ke seluruh badan melalui aorta. Jadi sebab tu kalau siapa-siapa duki jantung tu, dia kena buat gini. Kiri ni kena tebal dindingnya. Jadi cikgu nak awak tambah nota ni, notan ni dalam rajah jantungku, jantungmu. Tambah sikit lagi, awak tulis itu. Ventrikel kiri lebih berotot ataupun lebih tebal darah ke seluruh badan. Nota. Dinding berotot yang lebih tebal menghasilkan daya pengecutan yang lebih kuat. Jadi dia ni boleh mengepam lebih kuat, darah boleh keluar melalui aorta. Okey, so kita berhenti di sini. Kita jumpa hari Selasa insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa ramitan, kita akan masuk tajuk pengepaman jantung lah. Kita nak belajar bagaimana darah diedar ke seluruh badan. Ni payah sikit denyutan jantung ni payah sikit. So kena fokus. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada. Jelas ke? Jelas. Jelas. Ya. Okey, so kalau jelas alhamdulillah. Jadi 17 orang. Jadi ada 3 orang tak masuk kelas ni. Okey, so kita jumpa hari Selasa. Jangan lupa siapkan jantungku jantungmu. Yang dah siap tolong tambah kenapa jantung bahagian ventrikel kiri tu lebih tebal. Yang ketiga salin jawapan ikan marlin biru tadi. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.